Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la usikum wa iyaya bi taqwallahu faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalal zikruh. Syukur banyak Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan pada malam ini untuk kita hadir untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah jalan-jalan para abid. Aqabah yang ketiga, aqabah penghalang. Muka surat 71. Nak ada kitab tak? Apa? Apa? Oh. Kesimpulan tu bang. Baik. Okey, kesimpulan ni. Jadi kesimpulan ini apa yang kita belajar sebelum ni lah. Jadi Ustaz tauhihkan muka surat 71. Kesimpulan itu apa yang kita belajar sebelum ni. Ini tuan-tuan yang ada kitab boleh tengok balik. 71 aqabah yang ketiga, bahagian penghalang. Okay. Sebelum kita bahas mengenai taubat, jadi wajib atas kita apabila kita melakukan sesuatu kesalahan, sesuatu benda yang Allah Subhanahu wa taala larang, jadi kita kena taubat. Apabila kita tangguh taubat, apabila kita tak yakin akan taubat, itu tidak dikira taubat. Imam Abu Hamid bagi tahu itu meninggalkan seketika. Okay, jadi aqabah taubat kita dah lalui, liku-liku taubat kita dah lalui. Mudah-mudahan Allah Taala beri kekuatan untuk kita lalui akan liku-liku taubat. Jadi malam ni insya-Allah kita nak masuk tajuk baru mengenai aqabah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghalangkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Penghalang ibadah. Kemudian wajib ke atas anda, wahai penuntut, anda mantap terus, mantap lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada anda. Anda siapa? Kita lah. Jadi pengarang bagi tahu semoga Allah taala memberi taufik kepada diri kita supaya dapat kita dapat ibadah penghalang kepada ibadah yang mantap dan lurus, ibadah yang yakin akan Allah taala. Jadi dalam apa-apa sekalipun lah, kalau kita lihat, kalau kita tak buka kitab Minhajul Abidin mengenai ibadah, kalau kita nak bekerja cari rezeki pun tuan-tuan sekalian, banyak penghalang ada yang bondo tuan-tuan sekalian, yang kita nak buat ada penghalang Jadi mengenai dunia pun ada penghalang ini kan mengenai akhirat. Kita tak dapat nak kaji apa yang menghalang kita, takut-takut nanti ibadat kita tak sampai matlamat. Apa matlamat kepada ibadat? Matlamat kepada ibadat kita mahukan keredaan Allah, kita mahukan nusrah. Nusrah apa? Nusrah adalah bantuan Allah Ta'ala. Okay, apabila kita ibadah, Allah Ta'ala akan nusrah, Allah Ta'ala akan bantu kita. Jikalau Allah Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala membantu akan para nabi dan sahabat salafus salih. Jadi aman, jadi tak dapatlah kita untuk nusrah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab penghalang ni penting. Nah, penghalang ni penting. Bahkan kalau kita lihat yang dah mengajar dekat tempat lain, apabila kita dah mengajar dulu ataupun yang lain dah belajar dah, penghalang ni tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita lalui benda ni. Kita lalui akan penghalang ini. Penghalang ni memang kita lalui. Hari-hari memang kita lalui. Dalam urusan ibadah, dalam kita nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha kan, minta maaf, suara keluar, mulut tak ada. Nah, nampak sarung macam ni kan, tuan-tuan tak apa tuan-tuan. Jadi ustaz bercakap, tuan-tuan memang tak selesai. Apa yang berlaku hari ini adalah latihan yang Allah Ta'ala berikan. Nanti akan datang lagi perjemaah sekalian, laki dahsyat dia punya ujian. Nah, selalu ni ustaz sebut dalam mana-mana kuliah, zaman kita dengan Samiri, Masihid Dajjal, dengan setitik air tak ada, sekoping goti tak ada. Ya Allah, lagi dahsyat tuan-tuan sekalian. Ini makna dia latihan sebelum Allah Ta'ala nak bagi lagi yang lebih dahsyat daripada makhluk ni. Jadi memang kurang selesa ulul amri kita. Janji kita dengan izin Allah kita boleh taat, buat kelas
Sebab apa tuan-tuan, yang angkat wabak ni adalah Allah. Apabila kita banyak amal, insya Allah kita kena yakin kekuatan akan amal ibadah itu. Kita kena yakin kekuatan. Kita tak seperti orang kafir. Orang kafir lain tuan-tuan. Orang kafir tak ada tempat yang bertahun. Tak ada kasih sayang Allah Ta'ala. Kita orang beriman ni ada kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi susah kita ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dengan apa? Bagi dengan jannah, bagi dengan syurga. Saya payah nak bercakap macam ni, lomeh ni. Samput ke samput jadi ya. Jadi nak napih han sikit. Insya-Allah boleh. Tak lama dah pajak dah. Tahu-tahu besok mati. Mana tahu? Tak dah mau hidup ni dah. Nah, susah dunia ni kejap ya. Akhirat ni kita kena jaga. Baik. Sebenarnya penghalang itu ada 4. Okay, sebelum kita masuk isi ni, kan kita ngaji mukadimah dulu. Okay, mukadimah penghalang, kalau ibu ayah ingat mukadimah penghalang ni ada 4. Yang pertama, syaitan, nafsu. Dua nampak, dua tak nampak. Dua nampak, dunia kita nampak, manusia kita nampak, syaitan tak nampak, nafsu tak nampak. Mana dua nampak, dua tak nampak. 4 ni penghalang. Ada tak dalam kehidupan kita? Ada tak? Ada dalam kehidupan kita. Memang hari-hari kita bermain dengan benda ni. Ataupun ulama akan bahas bondo yang kadang-kadang kita tak terlintas pun. Dunia ni betul kau menghalang, bahkan dunia ni kita kena cari. Kita minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta hasanah kebaikan dunia ni, kesenangan dunia kita minta dengan Allah Ta'ala. Bukan kita Islam ni kita nak susah, tidak. Jadi kita nak tahu dunia ni apa yang tak elok. Ada putih hitam, ada tak elok, ada elok. Jadi dunia yang tak elok ni lah kita tak nak jadi penghalang dia. Penghalang kita cari rezeki pun kadang-kadang. Jadi itu sebab ulama cerita, ulama nak bagi tahu bahawasanya penghalang itu yang pertama adalah dunia dan isinya. Dunia tak ada masalah. Yang penting kita tak jadi hubul. Yang penting kita tidak mahu cinta akan dunia. Bahaya macam mana dunia ni? Dunia ni bahaya macam mana? Sampai satu tahap Imam Abu Hamid bahas dalam kitab Minhajul Ain, Allah SWT tak ambil dunia, ambil. Rasulullah hidup pun kita pun biasa tuan-tuan silat, pun kita Rasulullah hidup, sahabat ambil, tak ada masalah. Tapi tak nak jadi dunia ni, kita tak ingat kita ni siapa? Kita ni siapa semua ni? Siapa kita di atas muka bumi ni? Kita ni pencipta, kita ni hebat benar ke? Kita ni orang hebat ke? Orang besar ke? Tuan-tuan silat, sampaikan kita tak ingat yang kita ni adalah hamba Allah Ta'ala, hamba Allah, makhluk Allah yang tak ada apa-apa. Apabila kita ingat akan hebat benda yang halal, kita tak ambil benda yang salah, kita ambil benda yang betul, yang syariat nak, yang syariat mahukan. Bahkan dunia ni tuan-tuan sekalian, bondo yang haram kita kena tolak. Bahkan bondo yang halal, ulama beritahu bondo yang halal jangan ambil banyak-banyak. Bondo yang ulama beritahu jangan ambil banyak-banyak. Yang syubhah, yang haram tolak terus. Yang halal ambil, tapi jangan ambil banyak-banyak, nanti mudarat. Kita tak nak mudarat tu. Kita pertama dunia dan isinya. Kenapa dunia ni menghalang betul ibadah kita? Kenapa ulama bahas dunia ni menghalang ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ya hari ni kita ambil, tak sah cakaplah saya ni tak ada apa-apa dengan dunia, tak ada. Kita ambil dunia. Dunia ni memang penting. Ini darul memang kita ada mutu. Sebelum ni kita bahas, bukan sebab apa, sebab ini amanah dari Allah. Kita ada harta, ada tanah, ini amanah dari Allah. Saya kena jaga betul-betul amanah dari Allah Ta'ala. Tertajarud, hidup zuhud. Kosongkan hati ni macam mana? Makna ulama' beritahu, bukan kita tak ambil dunia langsung, bukan kita tak bekerja, bukan kita tolak habis-habis dunia. Itu menyarut. Makna kosongkan hati ni, kita rasai bahawasanya dunia ni tak apa Ta'ala. Itu yang diajar, itu yang Rasulullah SAW suruh. Kita jadi orang kaya, kita bayar zakat, kita bantu orang, kita sedekah, kita wakaf. Miskin, miskin pula ambil. Yang fakir pula ambil. Kalau nak ngumpul, tak ada yang habis, tak jadi juga. Jadi kosongkan hati, jangan kita apa? Jangan kita hubul. Jangan kita cinta akan dunia. Ambil dunia tak ada masalah. Zuhud macam mana tuan-tuan sekalian? Kita tak ada dunia ni langsung, tak ada ke hati kita. Hati kita adanya apa? Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ambil sesuatu kita ingat. Jadi jangan silap faham dunia ni tidak perlu. Dunia ni perlu. Ambillah, perlu, tak ada masalah. Tapi kita kena nak kosongkan jiwa kita ni daripada kehebatan makhluk. Kata seorang maulana, kita ni tak akan dapat sifat takwa
apabila kita tak kosongkan diri kita daripada dunia. Kita ni daripada makhluk Allah Ta'ala. Jadi semuanya makhluk melainkan Allah. Jadi dalam hati kita hanya ada apa? Hanya ada Allah. Kosongkan hati daripada cinta akan dunia dan hidup zuhud. Zuhud macam mana tuan-tuan sekalian? Hidup zuhud ni kita tak harap makhluk, tak harap dunia gitu. Ini semua pemberian dari Allah Ta'ala. Jadi ulama nak macam tu, nak kosongkan jiwa kita ni daripada kehebatan dunia, kehebatan makhluk. Dunia ini baharu, arad. Benar arad ni benda yang berubah-ubah. Benda ni makhluk. Apa ada dalam hati kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk dengan makhluk memang tidak akan berjaya. Mengharap kita kepada makhluk, macam mana kita nak sampai matlamat ibadah kita? Jadi ulama beritahu apa? Kita hidup macam biasa. Jangan kita tertekan cakap Islam tidak perlu dunia, Islam tidak perlu rumah untuk pembangunan ekonomi. Nah, perlu dunia ini tuan-tuan, perlu. Kita jangan apa? Jangan kita cinta akan dunia, lebih-lebih cinta akan dunia sampaikan kita tak tahu kita ni siapa. Kita tak tahu kita ni siapa. Kita tidak dapat membezakan mana yang halal, mana yang haram. Alas. Jadi kosongkan. Bukan ulama suruh buang. Kosongkan kebesaran itu. Kosongkan kebesaran dunia itu. Nah, kosongnya anda wajib bertajarrud. Macam mana nak bertajarrud? Nak kosongkan hati. Lepas tu nak berzuhud kerana dua perkara. Dua perkara ini kita kena tajarrud, kita kena berzuhud. Yang pertama, supaya ibadat anda itu mantap, lurus dan banyak. Ada masalah. Apabila kita cinta rezeki itu, cakap rezeki itu kita cari. Jadi jangan sampai kita terhalang melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu sebab kena tajarrud, itu sebab kena zuhud. Biar kita faham, dunia ini kita tak bawa sampai ke mati. Yang kita bawa amalan akhirat pun tak berlaku lagi. Jadi dunia ni untuk boleh tajarrud, kita kena berzuhud. Sebab apa? Kita nak buat ibadat banyak-banyak atas muka bumi, nanti kita nak bawa bondo ni ke akhirat. Nak timbang, Allah Ta'ala nak lihat amal kita, walaupun Allah Maha mengetahui. Tertib kita makhluk manusia hidup atas muka bumi ni, buat amal banyak-banyak, nanti nak pergi akhirat. Itu sebablah tuan-tuan sekalian, supaya ibadat anda itu mantap, lurus dan banyak. Itu sebab kena bertajarrud. Gosongkan hati daripada cinta akan dunia, berzuhud. Jangan kita gila akan dunia, cinta akan dunia, berpada-padaan dengan dunia. Jangan sampai ambil dunia, hilang kita punya syariat, hilang kita punya akhirat. Kita junjung dunia, jinjing akhirat. Dunia nak jantung, akhirat kita lepaskan. Itu yang tak nak. Jadi ibu ayah sekalian, supaya ibadat anda itu mantap, lurus dan banyak, kata Imam Abu Hamid. Maka sesungguhnya gemar kasih kepada dunia itu menyebabkan anda sibuk zahir batin. Manusia Cuba diri tu. Kita seronok usaha tak manusia, seronok usaha atas dunia sampaikan tinggal perintah Allah. Dunia sibuk dengan keduniaan dia, sampaikan lupa akan tanggungjawab dia kepada Allah. Jadi tak nak macam tu. Tak nak menyebabkan anda sibuk zahir dan batin. Sebab apa? Ghamah dengan dunia. Sibuk hanya panjang lah. Meeting itu akan mungkin sebab apa? Kita nak bawa kita punya akhirat. Hidup atas muka bumi sebab apa? Nak bawa kita punya akhirat. Ini darul amal. Buat banyak-banyak amal ibadat. Nanti kita pergi dekat yaumil mahsyar, wukuf fi mahsyar. Lepas itu Allah Ta'ala akan timbang amal kita. Seterusnya tak mati-mati dia senangnya. Selama-lamanya akan senang. Tak ada penghujung. Jadi jangan sampai kita sibuk, kata ulama. Ghamah akan dunia ni kita sibuk zahir dan batin. Secara zahirnya anda sentiasa dunia, manakala batin anda pula memendam keinginan hak batin, hak dalam ni pun fikir akan dunia. Zahir dengan dunia, batin pun dengan dunia. Mana kejayaan kat situ? Mana ada kejayaan? Sebab kita tak letakkan Allah di hadapan makhluk, kita lahir fizikal kita. Sampaikan kita tak ingat nak bolo kita punya akhirat. Sedangkan akhirat ini bondo yang kekal, bondo yang abadi, bondo yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawar. Tidak akan mengusahakan ke atas akhiratnya, ke atas bondo yang
menjadi tajuk percakapan hati. Ya Allah, yang batin tadi tu sehingga kan menjadi tajuk percakapan hati. Sedangkan kedua-duanya, zahir menuntut dunia dan batin keinginan kepada dunia, itu akan hati pun cakap mengenai wa yadzubillah. Mana tampik untuk Allah dalam hati kita sebenarnya? Kalau betul kita gila akan dunia, yang ulama bagi tahu bono ni betul-betul menghalang matlamat kepada ibadah, kejayaan kita yang kekal abadi. Dokek bagian hati kita ni, Allah kita tahu ke mana? Allah ni kita letak ke mana sebenarnya? Bagian hati kita ni, Allah kita letak ke mana? Ke mana Allah di dalam hati saya kalau penuh dengan dunia hati ni? Wa yadzubillah. So ulama bagi tahu jangan. Bono ni menghalang. Hati-hati. Ulama tak larang kita ambil dunia, tapi hati-hati. Sampai satu tahap hati pun bercakap mengenai dunia. Sedangkan kedua-dua ini satu dan hati juga satu. Faham tak? Kalau kita cerita zahir dan batin, kita cerita banyak hal ehwal makhluk, hal ehwal keduniaan, hati kita satu, jasad kita satu. Mana tampik untuk akhirat? Tu dia. Sebab hati kita satu, tak ada dua. Jasad kita satu, tak ada dua. Mana tampik untuk agama? Nah, mana tampik untuk agama? Itu luangkan telinga, luangkan mata. Jangan tunggu sampai kita yang meluangkan makhluk ni memang tak ada luang. Bab agama, saya ulang balik. Bab agama ni kita kena cari ruang, kita yang cari. Bukan nak tunggu masa kita. Kita yang bagi masa, bukan nak tunggu masa kita. Itu sebab kita luangkan telinga kita, luangkan mata kita, luangkan akal kita. Tapi itu siapa nak luangkan? Sebab bono ni ada satu. Hati kita satu, jasad kita satu. Siapa nak luangkan tuan sekalian? Melainkan kita yang ruangkan, kita yang buka jalan, kita sendiri yang ruangkan, bukan tunggu. Syaitan dia tidak sering dengan iman, dia tidak seiring, dia tak seiring, dia berlawanan arus. Jadi kalau kita bagi lahir dan batin, sebab kita ada satu jasad, kita ada satu ruh. Jadi mana tampik untuk membesarkan Allah Ta'ala? Kalau kita sendiri tak luangkan bono ni, ibu ayah sekalian, kalau kita sendiri tak sibukkan diri kita untuk agama Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala bagi amaran dah bermacam-macam. Sampai hari ni pun ini amaran dari Allah. Sebelum ni kita lewat, kita pergi haji, kita lewatkan umrah gitu. Hari ni apa jadi? Hari ni apa jadi? Masya Allah. Petunjuk tak dari Allah? Petunjuk. Sebelum ni kita lewatkan, kita punya pergi masjid, lewatkan kuliah kita. Jadi kalau zon merah, nilai dah PKPB memang terhalang lah kuliah kat sana. Selama dengan izin Allah minta-minta taklah. Kalau PKPB habis terhalang, tutup habis. Sampai bila? Kalau kita bagikan zahir dan batin tu untuk dunia, bila masa untuk agama Allah Ta'ala? Siapa yang kena buat benda ni? Kita sebenarnya. Kita kena ruangkan benda ni. Itu ulama beritahu ini penghalang. Nah, tengok dengan izin Allah. Bukan makna kita nak mengatur, tidak, nak bagi tahu peringatan. Allah Ta'ala dah bagi peringatan. Kita delay haji, delay umrah kita. Waktu boleh dikatakan 90% kita jemaah Malaysia ni tahun ni tak ada. Mungkin tahun depan. Sebab kes dah naik. Nampak? Sampai bila dengan izin Allah tuan-tuan sekalian? Lepas tu yang boleh pergi umrah, pergi haji 50 tahun ke bawah. 50 tahun maksimum umur. Atas 50. Oh, kita jawab di hadapan Allah Ta'ala. Ada masa lagi tak ibu ayah sekalian? Ada masa. Sebab nyawa dengan jasad kita ada lagi. Tak, ada ustaz nak bagi tahu Allah Ta'ala punya petunjuk, Allah Ta'ala punya ingatan, amaran dari Allah Ta'ala. Ini kita hidup lagi ni, ini kita hidup lagi ni. Seboleh mungkin kita delay kan benda ni, delay yang dongnya, lepas tu yang ada kat masjid, kat ruang masjid ni, lepas tu kalau speaker kat luar dengan ahli qaryah yang beragama Islam, beriman akan Allah Ta'ala. Kalau kita delay lagi tuan-tuan sekalian, ini masa kita hidup, alhamdulillah kita boleh repeat balik. Takut nanti waktu kita delay qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebab apa yang Allah Ta'ala turunkan, kata Imam Abu Hamid, musibah itu kamu jangan pandang musibah, di sebalik musibah itu ada apa? Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Kalau kita habiskan zahir dan batin dunia, kita punya jasad satu, roh kita satu. Mana sampai agama kita? Mana sampai akhirat kita, kata ulama?
Kalau kita sibukkan zahir dan dunia Allah Ta'ala, bila masuk tuan-tuan sekalian, bila masuk untuk kita apa? Untuk kita hati kita membicarakan mengenai Allah, dan fizikal kita sibuk mengenai Allah Ta'ala, sibuk fizikal kita untuk taat Allah. Kalau kita bagi lagi lah zahir, penghalang sungguh-sungguh untuk ibadat Allah Ta'ala terima. Ya Allah kan, makin lama penyelamat Khalifah Islam Bani 100 tahun tambah 2024, sekarang 20 tahun lagi. Ini ulama bincang lah, mudzakarah dalam hadis Nabi SAW. Setiap 100 tahun tuan-tuan sekalian. Jadi Masya Allah. Jadi dunia ni betul-betul kita punya penghalang. Jangan kita bagi zahir batin kita 100% bagi kat dunia. Macam mana kita nak jadikan dunia kita ni dunia satu kehidupan yang berkat, kita hidupkan sunnah di dalam kehidupan. Khalas, daripada kita buka mata sampai tutup balik solat, daripada surah sirah sarirah, daripada pemakaian Rasulullah, daripada kehidupan Nabi, daripada fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun ajar masya-Allah, serba-serbi Nabi ajar tuan-tuan sekalian. Itu deh, ini jalan yang perlu kita fikirkan. Kita tidak menongkat langit kan, suatu hari kita akan kembali kepada Allah kan, suatu hari. Macam mana hebatnya kita, macam mana sehatnya kita tuan-tuan sekalian. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, gaut tak ada, semua tak ada tuan-tuan sekalian, sehat wal afiah. Kita akan pergi juga. Suatu hari kita akan menemui Allah Ta'ala. Itu benar ni, mengenai akhirat ni, kita nak bagi zahir batin kita untuk agama Allah Ta'ala. Bahkan kita ambil dunia pun isbat kita tuan-tuan sekalian, kita besarkan Allah. Makhluk besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila hati sibuk, ulama sambung lagi, maka apabila hati sibuk dengan sesuatu perkara, nescaya ia akan terputus dari yang lain, iaitu lawannya. Hati sibuk dengan sesuatu perkara, nescaya ia akan terputus. Perbandingan dunia dan akhirat itu seumpama dua orang wanita yang bermadu. Kalau sibuk satu itu sekalian, satu lagi akan terputus. Ulama beritahu, kalau kita sibuk akan dunia, madu akhirat ni akan terputus. Itu sebab dua-dua kita kena sibuk. Dunia ini, madu dunia ni, itu sampingan. Akhirat itu ini sampingan. Amal kita untuk pergi alam akhirat yang kekal abadi. Ulama bagi perbandingan mengenai dunia akhirat ni bagaikan dua wanita yang bermadu. 100. Pembagian hari pun kena adil. Nanti dekat akhirat sengit seolah badan, itu orang kahwin dua tak adil lah tu. Sengit nampak jalan kan, nampak dia tak adil lah tu. Jadi ulama itu dua apa? Dua takut yang terputus adalah akhirat. Yang terputus kita takut apa? Akhirat. Ulama beritahu cantik perumpamaan tu. Seumpama dua orang wanita yang bermadu. Jika anda dapat menyukakan hati yang seorang menjadi redha, nescaya anda akan ibaratkan seperti masyriq dan maghrib. Sudah tentu sekadar itu pula akan berpaling daripada yang satu pihak lagi. Ya, kalau anda menghadap ke arah timur, sudah tentu anda membelakangi arah barat. Dan begitu juga sebaliknya, jika anda menuju ke barat, sudah tentu anda bagaikan barat dan timur. Kalau kita menghadap barat, belakang kita masih timur. Menghadap timur, belakang kita masih barat. Jadi kita pilih yang kekal abadi akhirat. Mana tampik untuk dapat akhirat kekal abadi? Dunia tarul amal. Jadi dua-dua ambil, satu dua-dua. Asalkan kita tak jadi dunia ni, maksud hidup ini darul amal, ini penjara kata Rasulullah. Rasulullah kata lagi bangkai. Dunia ini bangkai. Rasulullah itu bangkai, Nabi itu bagaikan bangkai anak kambing. Rasulullah itu makna bangkai ini tuan-tuan sekalian. Jangan makna suatu hari kita akan mati, kita akan tinggalkan dunia ini, melainkan amal soleh yang kita lakukan atas muka bumi. Dunia ini tinggal sirjanul mukmin, penjara bagi orang mukmin, orang beriman, penjara bagi orang beriman. Jadi kalau kita tinggalkan akhirat, lebih dekat penjara tuan-tuan sekalian. Ya Allah, dalam penjara mana ada orang suka?
Suatu hari kita nak keluar juga daripada penjara ni, keluar membawa kejayaan. Dunia ni memang busuk. Nabi Adam alaihissalam daripada syurga turun atas muka bumi, tuan-tuan sekalian, muntah Nabi Adam, beritahu dunia ni bangkai, busuk. Nabi Adam beritahu, Masya Allah, bukan bererti kita tak ambil ke dunia hidup, lepas tu tak nak jadi dunia ini adalah dalam jiwa gitu. Tak nak. Tak ada makhluk dalam jiwa melainkan Allah Ta'ala. Sepahala tak nak fikir. Nah, semua bergantung kepada qadar dan qadar Allah Ta'ala. Langsung tak gunakan tuan-tuan sekalian akan kudrat yang Allah Ta'ala berikan. Mana kekuatan fizikal ni jabariah tak nak guna, tak nak. Salah lah. Allah bagi apa? Bagi akal. Allah Ta'ala bagi iman. Allah Ta'ala uji dengan nafsu dan syaitan. Memang kita kena hidup atas muka bumi ni tuan-tuan sekalian. Ambillah apa yang Allah Ta'ala beri, asalkan benda tu tak lari dari syariat. Itu lah. Nak minum-minumlah apa, kena minum apa sekali, asalkan tak lari daripada syariat. Sebab semua ini adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Kita lahir-lahir apa yang tak ada. Nah, apa yang kita ada lahir-lahir? Ada kereta, ada mutu, ada bini, ada cucu, tak ada. Telanjang bulat, seurat benang pun tak ada tuan-tuan sekalian. Daripada air mani. 4 boleh galen jual ke orang, tak mau ke orang dah tuan-tuan. Jualah 5 boleh sen segalen, tak ada mau undang. Tak ada siapa nak, gila apa, siapa nak beli? Kita punya sendiri pun kita beli. Itulah mak beritahu jangan kita berpaling. Nah, jangan berpaling daripada akhirat, jangan berpaling. Dan ingat, masya-Allah, kita kena kawal kita punya dunia. Kemahuan, keinginan kita kena kawal. Nafsu kita kena kawal. Nafsu tak boleh hilang, dia boleh kawal. Nafsu kita boleh kawal, kita duduk depan. Dia kan mereng bolah kau, bola anda warna-warna. Nafsu boleh pegang, boleh cokak nafsu. Kau jangan main jangan main. Ikut cakap dan driver kau. Bukan nafsu driver kita, nafsu driver kita habis hancur. Tak mahu dia dah nak baik-baik. Sebab tu sekalian, Allah Ta'ala jadikan nafsu ni untuk nafsu benda yang tak baik. Allah jadikan, memang Allah Ta'ala uji kita, bagi nafsu, bagi syaitan. Syaitan bisik, suruh wakaf satu saat, dia punya penipuan dia. Akhir sekali dia potong kita dan sekalian dengan apa? Sifat-sifat mazmumah, ujub, takbur, riak, dia potong sekali. Jadi kepada Bal'am Bau'urah. Apa terjadi kepada Iblis, Azazil, kemuliaan, itu Allah kan? Apa jadi pada makhluk ni? Hancur habis sebab nafsu dia. Kemahuan dan keinginan turut tuan-tuan sekalian, hancur. Ibadat macam mana sekalipun, hebat macam mana sekalipun, setiap 5 malaikat pun hebat. Ya Allah, ya, Azazil yang banyak ilmu, yang hebat tuan-tuan sekalian, ya, hancur dengan nafsu. Bahkan gitu, kalau tak ada lah petunjuk daripada Allah Ta'ala, apalah kita nak buat kan? Nah, kita memang mengharap daripada Allah Ta'ala supaya diri kita tidak berpaling daripada akhirat. Doa banyak-banyak, nangis dengan Allah Ta'ala. Bapak sekalian, tak percaya tunggu mati ni, tak percaya tunggu sakaratul maut, tak percaya. Nampak pun kalau kita punya masalah, merasai kesakitan sakaratul maut. Tak seorang pun terlepeh tuan-tuan, tak seorang pun terlepeh merasai kesakitan sakaratul maut. Adapun kesibukan zahir, adapun kesibukan zahir lantaran menuntut dunia mungkin terjadi sebagaimana yang telah kami riwayatkan daripada Abi Darda dan perniagaan. Maka aku dapati kedua-duanya tidak dapat berhimpun. Lantas aku menumpukan terhadap hadapku kepada himpun dua-dua tu, memang takkan terhimpun dia juga. Memang takkan terhimpun. Kita akan pergi cenderung kepada dunia. Sebab kita nampak dia punya fulus. Himpun akan dua tu sebab kita iman, yakin kita, mengiyakan, percaya, membenarkan. Syurga tak nampak tapi rumah besar, usaha banyak, kontrak banyak, sibuk akan dunia. Ini balasannya, kita nampak kereta, nampak mutu, nampak rumah, nampak bini, nampak itu, nampak ini, nampak depan mata. Sedangkan akhirat tak nampak apa. Allah janji dengan syurga, kita tak nampak syurga depan mata seperti mana nampak dunia. Tak ada lah 50 apa bondo kita ni, membangak habis mulut kita ni 50 kita kena 50 bagi dunia akhirat. Membangak lah, tak ada lah. Kita memang lebihkan 4 jam kita hidup dan sekarang cuba fikir 24 jam tu mana akhirat kita, mana dunia kita. 50 dua boleh untuk agama, dua boleh untuk dunia kita. Tak ada. Dapat gaji pun nak asing singgit masuk tapu masjid bergerak, asal lupa ada lupa lah. 50. Nak bagi gaji 2,000, pencen 2,000, bagi 1,000 boleh? Tak boleh dah. Singgit pun bergerak.
Nah, korek-korek poket tengok duit tau barang poket tengok macam ni, cari mana biru muda. Dia ni peteng betul-betul. Tak mau terkeluar unggu masuk balik. Lagi macam tunggu bendahari. Nah, cik saya masuk 100 tu lah. Ikhlas saya RM2 dia. Tak lebih RM98 dia. Sungguh tuan-tuan. Sungguh. Sahabat Nabi, kalau kita boleh himpun akan kedua, hebat kita pada Abi Darda. Hebat kita pada sahabat Nabi SAW. Nah, Rasulullah dulu hebat tak? Perniagaan hebat. Rasulullah hebat dengan perniagaan, punya harta waktu berdagang di Syam tak pernah rugi, berlipat-lipat kali ganda. Mahar dengan Khadijah 20 ekor unta, ada ulama itu 500 dirham. 20 ekor unta, hari ni convert 20 ekor unta lebih kurang 160,000. Seekor unta mungkin 8-9,000. 20 ekor unta sekalian lebih kurang 180,000. Hebat tak Nabi? Hebat. Hebat Rasulullah. Jangan cakap Rasulullah hidup melarat. Berdagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dagang ada Khadijah berlipat-lipat kali ganda, sampaikan Khadijah hantar Maisarah anha. Maisarah ni dia pergi berdagang dengan Rasulullah. Maisarah ni siapa bukan perempuan tu. Maisarah tu lelaki. Baliklah macam mana perempuan ikut Nabi berdagang ni? Maisarah itu lelaki. Maisarah bukan perempuan, lelaki. Hamba suruhan Khadijah radhiyallahu anha. Pagi Minang New Zealand radhiyallahu anhu bahawa beliau telah berkata, Umar gelarannya Abu Haf, Umar al-Khattab yang keturunan Bani Adi dan suku Quraisy. Pertalian nasabnya dengan Rasulullah SAW ialah pada Ka'ab bin Luail. Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib, nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar, bapa saudara Umar. Siapa? Bapa saudara Umar. Memang popular nama ni. Siapa dapat toko, ustaz bagi separuh daripada duit ni. Bapa saudara Umar Khattab 1, 2, 3 habis tawaran. Tak pulang modal dah. Ya. Siapa? Dia pun Umar juga. Itu sebab Abu Jahal ataupun Umar al-Khattab. Jadi Allah Ta'ala pilih apa? Umar al-Khattab, anak si Khattab. Sampaikan orang Quraisy, orang Bani Adi beritahu Umar masuk Islam. Aku tidak percaya anak Khattab masuk Islam. Kalau kambing. Sebab apa? Umar al-Khattab itu adalah nak pergi pun waktu dilantik oleh Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata. Ini kata-kata Umar Tadi kata-kata Abi Darda mengenai dunia dengan akhirat memang tak boleh himpun. Dia kata perniagaan Abi Darda. Andainya dunia dan akhirat kedua-duanya dapat berkurnia telah berhimpun untukku, kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan daku kekuatan dan kelembutan hati, kata Umar. Umar beritahu kalau akhirat dunia ni boleh berhimpun, Allah Taala akan beri kepada Umar al-Khattab. Tapi kenapa Allah Taala tidak beri kepada Umar al-Khattab? Sebab mana itu mesti kita kena tinggalkan. Kita ambil akhirat, mana dunia ni akhirat yang kontrol, iman yang kontrol dunia. Umar al-Khattab begitu, memang tidak terhimpun. Kalau Allah Ta'ala beritahu boleh himpun, nasihat Allah Ta'ala akan berikan kepadaku, tidak berikan kelembunan hati. Memang so Umar kekuatan sampai Rasulullah tak pernah kalah. Nah, Khabib Nurmagomedov menang dengan silat dengan orang mereka, Justin tu kan, apa benda nama belakang tak ingat, menang apa 29-0, mana tak pernah kalah dengan izin Allah. Nah, itu Khabib zaman kita. Nah, Umar al-Khattab tak pernah kalah, besar Umar secara terang-terangan. Semua orang apa takut. Nah, kita tuan-tuan sekalian, amak-amak nak berhentikan anak-anak menangis ni tuan-tuan sekalian, sebut nama Umar, berhenti nangis. Sebab gerun, bukan makhluk manusia gerun, syaitan, iblis, jin, nabi semua gerun. Hantu tinggi Umar, nasihat Allah Ta'ala akan berikan kepada ku, kata Umar. Bukan nak belagak ni beritahu, bukan Umar nak sombong, nak ujub, tidak. Nak bagi tahu sekalian, benda ni memang dengan izin Allah tidak boleh terhimpun. Umar belah kiri nanti, belah Nabi, kanan Abu Bakar, masuk. Apabila begitu sekali mudarat dengan dunia yang fana. Fana ni apa? Fana akan hancur, dan pilihlah yang selamat. Nescaya anda mendapat kesejahteraan. Adapun kesibukan dunia yang memasyghulkan hati. Boleh 18,000 jenis makhluk. Yang paling hebat, laqad halal insan fi ahsani taqwim. Dalam diri manusia yang paling hebat adalah hati. Dalam hati yang paling mulia adalah takwa akan Allah Ta'ala. Jadi jaga jiwa hati kita jangan sampai terpaut makhluk ini
dengan bondo yang akan melalai, yang akan menghanyut, menjerumuskan kita ke arah kebinasaan. Wallahu na'i penghalang dunia dan seisi. Asalkan jangan hubul, asalkan jangan sampai kita lebihkan dunia daripada akhirat, jangan sampai kita tak kena siapa diri kita, kita tidak boleh berpijak pada tanah yang nyata, tak kena diri kita dengan Allah Ta'ala. Ambillah tuan-tuan sekalian, ada duit lebih, zakat, wakaf, sedekah, silakan. Ambillah, bukan mana tidak hasanah, kebaikan dunia ini. Kebaikan kita, minta akan dunia ini dengan Allah Ta'ala. Tak ada masalah, ambillah tuan-tuan sekalian. Jangan cakap kita ni tak perlu ambil dunia. Tidak, ambil, Islam tak larang asalkan tak lari syariat. Itu menjadi asbab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik amalan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tutup majlis tasbih kafarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.